Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basirah binti Muhammad Syahrir. Nombor matrik 061468. Saya berasal dari Taipei, Perak. Pada hari ini, insya-Allah kumpulan kami akan membentangkan hadis yang kelima, iaitu Ibtalul Munkarat wal Bid'ah, iaitu menghapuskan kemungkaran dan bid'ah. An Ummil Mu'minina Ummil Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu Bukhari wal Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Daripada Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengadakan pembaharuan dalam urusan kami ini, iaitu agama, yang bukan bersumber darinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ianya tertolak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan di dalam riwayat Muslim, barang siapa beramal dengan amalan yang bukannya daripada agama kami, maka amalan itu tertolak, yakni tidak diterima. Daripada Ummul Mukminin, ibu kepada orang mukmin, iaitu suatu gelaran yang dikurniakan kepada isteri-isteri Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6 yang membawa maksud Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi, suatu gelaran Ummul Mukminin, iaitu Aisyah, adalah ibu kepada orang-orang yang beriman, kerana mereka ialah daripada kalangan isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut menghormati mereka, mengagungkan mereka, dan tidak dibenarkan mengahwini mereka. Hadis yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi ini adalah hadis yang umum. Mengapakah Imam An-Nawawi membawa dua hadis dalam tajuk yang sama? Okey, bagi hadis yang pertama, man ahdatha, siapa yang mereka cipta. Hadis yang pertama ini menerangkan bahawa siapa yang mereka cipta, maka rekaan cipta tersebut ditolak di sisi Allah Ta'ala. Maka sebarang benda yang dibuat-buat lalu disandarkan kepada agama Islam adalah ditentang oleh syariat. Manakala bagi hadis yang kedua, hadis Nabi berkata, man amila, siapa yang mengamalkan. Adapun hadis yang kedua ini adalah mereka yang tidak mereka cipta, tetapi mereka mengikut rekaan orang lain, iaitu mereka mengikut apa yang dicipta ibadat yang salah yang dicipta oleh seseorang. Maka perkara tersebut juga ditolak di sisi Allah Ta'ala. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita agar menjauhi perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang mereka cipta. Sesuatu urusan yang tidak dibuat daripada urusan agama adalah ditentang oleh syariat. Seterusnya, ahamiyat hadis. Kepentingan hadis. Yang pertama,
هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام وكما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها وكل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب. Hadis ini adalah usul yang penting daripada usul-usul agama Islam sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu adalah dengan niat, adalah timbangan mizan bagi amalan-amalan yang bersangkutan dengan hal ehwal batinnya. Maka setiap amalan yang dilakukan bukannya untuk memperolehi keridaan Allah Ta'ala, maka si pelakunya tidak memperolehi apa-apa ganjaran pun. Okey, bagi kepentingan hadis yang kedua, فَكَذَلِكَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ هَذَا مِيزَانُ لِلْأَعْمَالِ فِي ظَاهِرِهَا وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى عَامِلِهِ وَكُلُّ مِنْ أَحْدَثَ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ فَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ. Bagi kepentingan hadis yang kedua pula, begitu juga hadis Nabi SAW ini, ianya merupakan mizan bagi amalan-amalan pada zahirnya. Maka setiap amalan yang bukannya bersumber daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia dipulangkan, yakni tertolak kembali kepada orang yang mengamalkannya. Dan setiap orang yang mengadakan pembaharuan dalam agama dengan barang apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka tidak mempunyai kedudukan apa-apa pun di dalam agama. Bagi kepentingan hadis yang ketiga, qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadha al-hadith yanbaghi hifzuhu wa ishhaduhu fi ibtalil munkarat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah berkata, hadis ini tidak mestilah dihafali dan dijadikan saksi dalam memusnahkan kemungkaran. Bagi kepentingan hadis yang keempat pula, waqala Ibnu Hajar Haythami huwa qa'idatu min qawa'idil islami wa a'ammaha naf'an min jahatu mantuqatun li'annahu muqaddamatu kulliyatu fi kulli dalilun yustantiju minhu hikmun syar'i. Ibnu Hajar Al-Haythami berkata, ianya adalah suatu kaedah daripada kaedah-kaedah agama Islam dan ianya mengandungi manfaat yang paling umum daripada apa yang difahami daripada lafaznya. Justru ianya merupakan suatu muqaddimah yang menyeluruh bagi setiap dalil yang menghasilkan hukum syariat. Ringkasnya, kepentingan hadis yang kelima, kita dilarang melakukan amalan dalam agama yang tidak ada tuntutannya. Selain itu, kita mestilah mengetahui dalil dari setiap amalan yang kita lakukan agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakin akan kebenaran amalan tersebut. Seterusnya, bid'ah adalah hal yang dilarang di dalam agama Islam dan pelakunya adalah kena ancaman api neraka. Yang keempat, kita mestilah menuntut ilmu agama agar kita mengetahui semua larangan dan semua perintah dalam agama.
Baik, seterusnya kita pergi kepada lughatul hadis, iaitu istilah hadis. Bagi istilah yang pertama, man ahdatha. Barang siapa yang mengadakan pembaharuan sesuatu perkara, ansha'a wa tara'a min qabli nafsihi wa hawa, iaitu mengadakan dan mencipta daripada dirinya dan hawa nafsunya sendiri. Kalimah yang kedua, fi amrina, iaitu dalam urusan kami. Fi dinina wa syarri'ina alladhi irtadahu Allahu lana, iaitu agama kami dan syariat kami yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kami. Bagi istilah yang ketiga, ma laisa minhu, iaitu yang bukan darinya. Mimma yunafihi wa yanaqiddahu aw la yashhadu lahu syai'un min qawa'idihi wa adallatuhu ammah, yang berbawa maksud apa sahaja yang menafikannya atau bertentangan dengannya, ia tidak dipersaksikan oleh sesuatu daripada kaedah-kaedah agamanya dan dalil-dalilnya yang umum. Okey, bagi istilah yang terakhir, fahuwa raddun, maka ia tertolak, maka ianya ditolak. Mardudun ala fa'ilihi li batalanihi wa adamil i'tidadi bihi, iaitu tidak diterima daripada si pelakunya terhadap kebatilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasriah Aminah binti Razak, nombor matrik 061439. Saya berasal daripada Batu Rakit, Terengganu. Hari ini saya akan bentangkan tentang fiqh al-hadis wa ma yurshidu ilai, iaitu fiqh hadis dan petunjuk. Yang pertama adalah al-islamu al-ittiba la ibtida, iaitu Islam mengikut dan bukan memperbaharui. Wa Rasulul Karim salawatullahi alaihi wa sallama alaihi hifzu al-Islam min ghalwi al-mutarrifina wa tuharrifi al-mubtalin bihadza al-hadith allazi yu'tabiru min jawami'un kalim, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara Islam dari sikap berlebih-lebihan orang-orang yang melampaui batas dan pengubahan oleh ahli-ahli batil. Dengan hadis ini dianggap jawami'ul kalim, iaitu perkara yang pendek daripada Rasulullah tetapi mempunyai maksud yang luas. Wahuwa mustamidu min ayati kathirah min kitabullah azza wa jalla, iaitu ia diperolehi daripada banyak ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nasitu ala anfalahu wan najah fi ittiba'il huda wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Du nataridu aw ta'ti', iaitu kitab Al-Quran telah mendatangkan nas bahawa kejayaan dan keselamatan adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah tanpa ada penambahan dan perubahan. Wa quluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, surah Ali Imran ayat 31, yang bermaksud katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah akan mencintaimu. Surah Ali Imran ayat 31. Wa qawluhu, firman Allah Subhanahu wa taala,
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Surah Al-Imran ayat 153, yang bermaksud dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Imran ayat 153. Rawaya Muslim fi sahihah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya, kana yaqulu fi khutbatih, bersabda dalam khutbahnya, khairul hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhadditsah bid'ah wa kullu bid'ata dhalalah. Iaitu sebaik-baik bicara adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk urusan adalah urusan yang diadakan dan setiap yang diadakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Riwayat Al-Baihaqi wa fi ziyadah. Dalam riwayat Al-Baihaqi ada terdapat tambahan, iaitu wa kullu dhalalati finnar, iaitu dan setiap kesesatan itu adalah di dalam neraka tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Nur Adliana binti Muhammad Yahya, nombor matrik 061800. Saya berasal dari Rengit, Batu Pahat, Johor. Saya ingin menyambung kembali pembentangan yang telah dibuat oleh kawan saya sebentar tadi. Poin yang kedua adalah al-a'malu marduda, iaitu amalan-amalan yang tertolak. Hadis yang telah disebutkan sebentar tadi adalah satu nas yang jelas bagi setiap amalan yang bukan berasal daripada syarak adalah tertolak. Daripada makna hadis ini telah menunjukkan bahawasanya amalan-amalan yang dilakukan adalah terikat dengan hukum hakam syariat dan penghukumannya, sebagaimana perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang disebut oleh Allah di dalam kitabnya dan sunnah Rasulullah SAW yang terdiri daripada perintah dan larangan-larangannya. Musannif di sini ada mengatakan bahawasanya wadhalal kullu dhalal an takhruja al-a'mal an nitaq ahkam syariah fala tatqidu biha wa an tusbiha al-amal hakima ala syariah la mahkuma laha. ومن واجب كل مسلم حينئذ أن يحكم عليها بأنها أعمال باطلة ومردودة. Katanya di sini, kesesatan itu kita mengeluarkan semua amalan-amalan soleh di sisi hukum syarak. Justru kesesatan itu tak mempunyai apa-apa langsung kaitan dengan syariat Allah. Amalan-amalan soleh mestilah tertegak di atas syariat, bukan yang sebaliknya. Adalah menjadi tanggungjawab setiap Muslim menghukum bahawa setiap amalan yang bukannya berpunca daripada syariat Allah adalah batil dan tertolak. Pembahagian ini terbahagi kepada dua, iaitu ibadah dan muamalat. Yang pertama, al-ibadah. Musannif kata apa di dalam kitab? Katanya, فَمَا كَانَ مِنْهَا خَارِجًا عَنْ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ. Iaitu yang bermaksud, apa sahaja yang terkeluar daripada hukum Allah dan Rasulnya secara keseluruhannya, maka ia ada tertolak dan dikembalikan kepada si pelakunya. Firman Allah Ta'ala ada mengatakan, Bismillah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Yang bermaksud, patutkah mereka mempunyai sekutu-kutu yang menentukan mana-mana bahagian daripada agama mereka, sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah, iaitu sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah. Apa maksudnya? Maksudnya, mereka mengatakan bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah itu dengan mendengar nyanyian-nyanyian, tarian, melihat tarian, memandang kepada wajah-wajah wanita, atau dengan membuka kepala selain daripada waktu ihram, atau apa-apa sahaja yang menyerupai demikian. Atau apa-apa sahaja itu bermaksud perkara yang diadakan yang baru daripada manusia sendiri.
ada mengatakan di sini bahawasanya mereka yang membuat perbuatan yang sebentar tadi saya sebutkan adalah orang yang telah dibutakan oleh Allah penglihatan mereka daripada mengikuti jalan-jalan yang lurus dan jalan yang sepatutnya mereka ikuti. Namun mereka mendakwa bahawa mereka bertakarub kepada Allah itu dengan barang apa yang mereka ada-adakan dengan fikiran kesesatan mereka. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah, fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Maksudnya, dan tidaklah salat mereka itu di sekitar Baitullah itu hanyalah siulan dan tepukan tangan. Nak kata apa dekat sini? Nak katakan perbuatan mereka itu tidak ada kaitan langsung di dalam syariatnya. Orang-orang Arab musyrikin ini, mereka telah melakukan pembaharuan ibadah dan takarub, kononnya takarub kepada Allah SWT. Daripada mereka juga mengatakan bahawasanya setiap perbuatan yang kurbah kepada Allah Ta'ala, maka automatik perbuatan ibadah yang lain juga turut menjadi kurbah kepada Allah, katanya. Akan tetapi, pernah berlaku pada zaman dahulu, seorang lelaki bernazar di hadapan Rasulullah sendiri bahawasanya ia mengatakan dirinya hendak berdiri di bawah pancaran matahari sambil berpuasa, tidak duduk dan tidak mencari apa-apa naungan. Maka Rasulullah berkata apa kepadanya? An yaquda wa yastazilla wa an yutimma saumuhum. Maksudnya, hendaklah dia duduk mencari tempat berteduh sambil terus menyempurnakan puasanya. Di sini jelas menunjukkan bahawasanya perbuatan seorang lelaki itu seolah-olah dia menubuhkan satu syariatnya sendiri tanpa berlandaskan ilmu yang sempurna. Poin yang kedua adalah dari segi muamalat. Itu ada pun di dalam aspek muamalat ini seperti akad dan pembatalan akad. فما كان منافيا للشرع بالكلية فهو باطل ومردود. Apa sahaja yang bertentangan dengan syariat secara keseluruhannya, ia adalah tertolak dan batal. Saya ingin menyatakan peristiwa apa yang telah musannif tuliskan dalam kitabnya. Ketika mana seseorang telah menemui Nabi SAW dan bertanya, bagaimana beliau ingin mengubah hukuman had zina yang telah dimaklum akan hukumannya kepada bayaran yang setimpal dalam bentuk wang ataupun harta benda. Maka Nabi SAW menolak akan perkara itu pada ketika itu juga dan membatalkan apa yang dikemukakan oleh lelaki itu. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahawasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seseorang yang bertanya tentang sesuatu. Lelaki itu berkata, Inna bani kana asifan ala fulanin fazana bimra'atihi faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa khadimin faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la aqdiyanna bainakuma bikitabillahi jalla dhikruhu al-mi'atu syatin wal khadimu raddun 'alaika wa 'ala banika jaldu mi'atin wa taghribu 'amin. Sesungguhnya anak lelakiku telah bekerja sebagai upahan dengan si fulan, kemudian anakku berzina. Na'udzubillah min zalik. Kemudian anakku berzina dengan isteri si fulan itu. Maka aku menebusi anakku dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba. Nabi SAW bersabda, adapun 100 ekor kambing dan seorang hamba itu dipulangkan kepadamu dan anakmu disebat 100 kali. Juga dikenakan hukuman buang daerah selama setahun. Demikian itu sahajalah setiap akad atau perjanjian yang telah dilarang oleh syarak atau kedua-dua pihak yang mengadakan perjanjian itu melanggar sesuatu rukun daripada rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh syarak, maka sedemikian itu adalah batil dan tertolak. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah al-a'malu al-makbulah, iaitu amalan-amalan yang diterima. Wa hunaka a'malu wa umuru mutahadditsah, iaitu terdapat amalan-amalan atau perkara yang bid'ah, iaitu yang diada-adakan. La tunafi ahkamu asy-syari'atu bal yuwajjidu fi adalah asy-syar'i wa qawaiduhu ma yuwaidiha, iaitu tetapi tidak menafikan hukum-hukum syarak, bahkan wujud dalil-dalil syarak dan kaedah-kaedah yang menguatkannya. Fahazihi la turaddu ala fa'iliha bal hiya makbulah
والمحمودة. Amalan-amalan atau perkara yang diada-adakan ini tidak tertolak kepada si pelakunya, bahkan ia diterima dan dipuji. Faqad fa'al sahabahu ridwanullahi alaihim kathirah min zalik wa istijaruhu, iaitu para sahabat telah banyak melakukan sedemikian. Wa ajma'u ala qabulih, dan mereka membolehkannya dan bersepakat atas penerimaannya, iaitu ijma'. Wa awdi'u mithal ala dhalik jami'ul Qur'an fi ahada Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu fi mushaf wahid. Wa awdi'u mithal ala dhalik jami'ul Qur'an fi ahada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi mushaf wahid. Contoh yang paling jelas iaitu pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq di dalam satu mushaf. Wa kitabahu nasakh minhu wa irsalaha ila al-amsaru ma'al qara'i fi ahada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan penulisan naskah Al-Quran tersebut dan menghantar ke kota-kota bersama para qura', iaitu ahli pembacaan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Wa mithluhu al-kitab fi ulum an-nahwu wal faraid wal hisab wal tafsir wal kalam ala al-sanad wal mutawwin al-hadith, iaitu demikian juga dengan penulisan ilmu-ilmu nahwu, faraid, hisab, tafsir, perkataan-perkataan dengan sanad dan matan hadis. Wa ghairu zalik min ulum an-nazariyah allati takhdimu masadiru tashri'ul asasiyah, dan selain daripada ilmu-ilmu nazariyah, iaitu hasil daripada pendapat ijtihad, penyelidikan bersandarkan syariat. Au ulum at-tajribiyah an-nafi'ah allati takhdimun nas fil mu'ishatahum, iaitu ataupun ilmu-ilmu yang dihasilkan melalui pengalaman atau percubaan yang bermanfaat. Wa tasalu bihim ila i'dani quwwah wa i'maru al-ard, menyampaikan kepada penyediaan kekuatan dan kemakmuran muka bumi. Wal tamkinu li syar'illah, penetapan untuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmu bima anzalallah, iaitu dan penetapan hukum dengan barang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nik Nur Akilah binti Nik Abdurrahman. Adad al-masfufah huwa 061426. Umri 21 sana. Askunu fi Gua Musang, Kelantan. Saufa ittasila fi raqm ar-rabi' huwa bid'ah masmumah wal bid'ah mahmudah fi sifhatu thalithatu wa thalathina. Nombor 4 pada muka surat 33. Al-bid'ah masmumah wal bid'ah mahmudah, iaitu bid'ah tercela dan bid'ah terpuji. Wa nasala ba'da al-kalam 'ala al-a'mal al-mardudah wal a'mal maqbulah ila natijah wadihatu wa hasimatu. Setelah membincangkan mengenai amalan-amalan yang diterima dan ditolak, maka kita sampai pada natijahnya yang jelas dan terang. Wahyaan ba'dul a'mal al-mubtadi'ah al-mukhallifatu li syara'illah hiya bid'ah sayyi'ah wadalah, iaitu beberapa amalan-amalan bid'ah yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ianya adalah bid'ah yang keji, tercela dan sesat. Wa ba'dul a'mal al-mustahdathatu la takhallafu asy-syar'i bal hiya muwafiqatu lahu maqbulah fih. فهذه الأعمال مقبولة ومحمودة ومنها ما هو mandub ومنها ما هو فرض kifayah. Dan beberapa amalan-amalan bid'ah pula
yang tidak bertentangan dengan syarak, bahkan ianya selari dengan syariat dan menepati kehendak-kehendaknya, maka ianya diterima. Justeru itu amalan yang diterima dan dipuji ini ada yang mandub, yakni sunnah, dan ada yang fardu kifayah. ومن هنا قال الشافعي رحمه الله تعالى ما أحدث وخلف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثار فهو بدعة الضالة. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang melakukan pembaharuan yang bertentangan dengan kitab, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, atau ijma' atau athar, maka ia adalah bid'ah yang sesat. وما أحدث من الخير ولم يخلف شيئا من ذلك فهو البدعة محمودة. Dan barang siapa melakukan pembaharuan yang merupakan kebaikan dan tidak bertentangan dengan sedemikian itu sedikit atau sesuatu pun, maka ia adalah bid'ah yang dipuji. Baik, seperti yang kita tahu bahawa ada dua syarat untuk amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertama, niat yang ikhlas, yang berkait dengan hadis yang pertama yang kita belajar, iaitu innamal a'malu binniyat, yang bermaksud sesungguhnya segala amalan itu bermula dengan niat. Syarat yang kedua iaitu mengikut petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sesuatu amalan itu ikhlas tetapi tidak mengikut petunjuk atau cara Nabi, maka ianya tertolak. Dan jika sesuatu amalan yang tidak ikhlas tetapi mengikut petunjuk Nabi, tak kisahlah dalam hal ibadah atau hal lain-lain, jika tidak ikhlas kerana Allah, maka ianya juga ditolak. Jadi, dua syarat ni berkait rapat antara satu sama lain dan mesti ada dalam setiap amalan yang kita buat. Jika salah satu tiada, maka amalan kita itu dikira tertolak. Syarat pertama adalah syarat batin. Sebab apa? Sebab ia berkait dengan hati. Manakala hadis ini, yakni hadis kelima, merupakan ukuran zahir. Ibnu Rajab ada berkata, hadis ini antara hadis terpenting dalam Islam, sebagaimana hadis niat adalah ukuran batin dalam menentukan sah batal sesuatu amalan. Maka hadis ini pula ialah ukuran zahir sesuatu amalan. Baiklah, kita sambung. Wal bid'ah as-sayyi'ah qad takunu makruhatu wa qad takunu haraman walid-daruriha wa fasadaha wa mukhallifatuha maqasid Islam wa daruratiha. Adapun bid'ah yang dikeji kadang-kadang boleh menjadi makruh, kadang-kadang boleh menjadi haram disebabkan kemudaratan dan kerosakannya dan pertentangannya terhadap maksud-maksud agama Islam dan kepentingan-kepentingannya. Wa qad tasala bil insan ila al-kufr waz-zayg wad-dalala kal intima'i ila al-hay'atu wal jama'atu allati tantakiru al-wahyu aw tatankiru li syar'illah aw tunadi bi tahkim al-qawanina al-wadi'iyah wa tara tahkim syar'allah takhallifan wa du'afa. Kadang-kadang perkara-perkara bid'ah ini boleh melontarkan seseorang insan itu kepada kekufuran, kesesatan dan penyelewengan, seumpama penisbahan terhadap sesuatu rupa bentuk, yakni bentuk-bentuk penyembahan yang ditujukan kepada sesuatu benda, dan penisbahan terhadap sesuatu jemaah yang mengingkari wahyu atau mengingkari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, atau seruan-seruan yang dilaungkan agar diterapkan undang-undang buatan tangan manusia. Justeru mereka melihat terhadap unsur-unsur kemunduran dan kelemahan pada undang-undang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kal intima'i ila jama'atu yad'una at-tasawuf wa yastahluna at-tahawun ila at-takallif asy-syar'iyyah, atau menisbahkan diri dan perjuangan mereka terhadap sesuatu jemaah yang mendakwa mereka
adalah jemaah tasawuf. Lalu mereka meringankan taklif-taklif, yakni penanggungjawabban syariat. Wala yakfuna inda hudud ma ahlahu Allah wa ma haramuhu aw yaquluna biwahidatu al-wujud wal halul wa ghairiha min al-ahwal wal aqwal ad-dhalatu al-kafirah, dan tidak menghiraukan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dihalalkan olehnya. Bahkan mereka melewatinya dan mereka memperkatakan tentang kesatuan dalam kewujudan, yakni wahdatul wujud dan hulul dan lain-lain lagi daripada hal ehwal dan perkataan-perkataan yang sesat dan kafir. ومن البدع السيئة عند عامة الناس تعظيم بعض الأشياء والتبرك بها واعتقاد النفع فيها. Dan contoh-contoh bid'ah yang sesat adalah seumpama yang wujud dalam kalangan kebanyakan manusia, seperti membesar-besarkan beberapa perkara dan mengambil keberkatan, yakni tabarruk, dengannya dan beriktikad bahawa sesuatu itu memberi manfaat yang tertentu kepada mereka. Ketakzimu nahwa ainun wa syajaratun wa dorih, seperti membesar-besarkan sungai, mata air, pokok dan kubur. Wa qad sah an ashabah radhiyallahu ta'ala anhum marwa بشجرة سدر قبل هنين كان المشركون يعزمونها وينوطون بها أسلحتم. Telah sahih dalam riwayat bahawa suatu masa para sahabat radhiyallahu anhu telah melewati sebatang pokok sidr yang terletak pada jalan menuju ke Hunain, dan orang-orang musyrikin membesar-besarkan pokok ini dan menggantungkan senjata-senjata mereka pada pokok tersebut. Faqalu, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat. Para sahabat radhiyallahu telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jadikanlah bagi kami sesuatu yang boleh kami gantungkan senjata-senjata kami, sebagaimana mereka mempunyai sesuatu yang digantungkan kepadanya, senjata-senjata mereka. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, hadza kama qala qaum Musa, aj'al lana ilaha kama lahum ilaha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, kata-kata kamu ini adalah sebagaimana kata-kata kaum Musa alaihissalam. Jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana Tuhan yang mereka miliki. Thumma qala, innakum qaum tajhalun litarkabuna sunan min qala qablukum. Kemudian Musa berkata, sesungguhnya kamu adalah satu kaum yang jahil. Sesungguhnya kamu akan mengikuti jalan orang-orang yang sebelum kamu. Raqmul khamis, faedah. Riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukannya daripada agama kami, maka amalan itu tertolak, yakni tidak diterima. An ba'da al-mu'anidina bi bid'ah subaqa ilaiha yuraddu ala ihtajajana alaihi bir riwayat al-awwal fayaqulu ana ma ahdathatu fid din syai'an fanaru yalahu riwayat Muslim man amila amalan fatafahumahu. Bahawa beberapa golongan mereka yang ingkar dengan kebid'ahan mereka menolak hujah-hujah kita dengan hadis riwayat yang pertama dengan kata-kata mereka, aku tidak melakukan pembaharuan di dalam agama sesuatu apapun. Maka kita pun meriwayatkan kepada mereka untuk menolak jawapan mereka ini dengan riwayat oleh Muslim, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan amalan dan memahamkan mereka. Sadis, wa fil hadis an min ibtida'u fid din la tuwaffiqu syar'an
فإثامها عليه وعمله مردود عليه وأنه يستحق الوعيد. Dan di dalam hadis bahawa barang siapa melakukan bid'ah di dalam agama yang tidak menepati syariat, maka dosa adalah tanggungan kepadanya dan amalannya tertolak, dan sesungguhnya beliau berhak menerima ancaman yang telah dikhabarkan mengenainya, yakni perlakuan bid'ah yang sesat. Raqmus sabi' wa fi an-nahi yaqtadil fasad. Di dalam hadis, larangan atau cegahan itu membawa kepada kerosakan jika dilakukan apa yang dicegah dan dilarang. Maka ia akan mendatangkan kerosakan dan kemudaratan ke atas individu dan masyarakat. Al-thamin, ad-din al-islami kamil la naqsu fih. Agama Islam adalah sempurna dan tidak ada kekurangan padanya. Akhiran, ad-darsu alladhi yamkinu ta'allamuhu min hadzal hadis al-khamis huwa al-awwal. Akhir sekali, pengajaran yang boleh diperolehi daripada hadis ini adalah yang pertama, mengada-adakan sesuatu yang baharu, iaitu perkara yang tidak pernah ditunjukkan oleh Allah atau Rasulnya adalah dilarang. Yang kedua, kita mestilah memastikan sesuatu amalan atau perbuatan itu benar-benar tiada asasnya dalam agama sebelum menghukumnya sebagai bid'ah. Yang ketiga, buatlah segala amalan baik mengikut kemampuan kita, dan utamakanlah amalan-amalan yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tiada suatu kebaikan pun yang ditinggalkan oleh Nabi kecuali telah disampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir, carilah guru terbaik yang dapat membawa kita kepada sunnah Nabi dan menjauhi perkara-perkara bid'ah. هذا كل شيء من مجموعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.